Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sihat, afiah di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga tercinta. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca sepotong hadis. Hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu qitlata fa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata wa liyuhidda ahadukum shafratuhu wa yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita nak membincangkan sedikit berkaitan dengan keutamaan ihsan. Ibu ayah dirahmati Allah, ihsan memiliki pelbagai makna, dan salah satu makna ihsan ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang maha baik mencintai kebaikan, menyukai kebaikan. Allah suka kepada hamba yang suka buat baik. Dan buat baik di sini ayah dirahmati Allah ialah perkara-perkara yang berada di dalam lingkungan keizinan syariah. Contoh ibu ayah dirahmati Allah SWT, kita merasakan membuat baik kepada haiwan. Apakah semua haiwan? Kita melihat memberi infak derma, itu satu kebaikan. Apakah semua jenis derma? Apakah kepada semua jenis orang? Itu termasuk dalam kebaikan. Jadi di sini ibu ayah dirahmati Allah, yang dimaksudkan dengan kebaikan adalah yang diizinkan oleh syariat. Dan dalam membuat kebaikan ada tingkatan kebaikan. Kalau kita lihat kepada episod ataupun pengajian kita yang sebelum ini, Nabi bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang memuliakan Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran dia. Buat kebaikan kepada jiran. Jadi nak buat baik kepada jiran, jiran itu ada terbagi kepada 3. Jiran yang sama kalimah dan adik-beradik. Jiran yang sama kalimah tapi bukan adik-beradik. Jiran yang tidak sama kalimah dan bukan adik-beradik. Jadi dalam buat kebaikan, buat baik kepada jiran, ada kedudukan ataupun ada darajat dia yang tersendiri. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, Nabi bagi tahu tentang kepentingan buat baik secara keseluruhan dan juga secara khusus. So Allah loves, Allah suka kepada hamba yang suka buat kebaikan. Dan dalam hadis juga bagi tahu satu kebaikan menutupi satu keburukan. Bila kita buat salah, kita ganti dia dengan satu kebaikan. Kita mengumpat orang, kita ngunjing orang, kita cakap di belakang orang. Sebab lidah ini ataupun anggota badan ini adalah anggota yang biasa tergelincir kepada kesalahan. Dan Allah tahu hamba dia tu memang jenis, dia tahu dia yang menciptakan. Dia tahu kadang-kadang sering-sering terbuat salah. Sebab apa manusia buat salah? Kadang-kadang manusia buat salah itu kerana ketagihan kepada kesalahan tersebut. Kadang-kadang manusia buat salah itu sebab tak sengaja. Dalam membuat salah, Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar
buat kebaikan terpadam keburukan. Sebab itu kita galakkan orang untuk senantiasa buat kebaikan. Bukan kita kata bahawasanya dengan melakukan, bukan kita buat majlis supaya jangan buat maksiat, bukan. Tetapi kita buat majlis buat kebaikan. Kita buat ceramah, kita banyak cakap tentang banyak buat kebaikan. Dan kerana apa? Kerana kita memberi jalan keluar kepada orang-orang yang buat salah, supaya yuk kembali yuk. Hati yang buat kesalahan, maka hati itu bertitik hitam. Satu salah dibuat, satu titik. Satu salah dibuat, satu titik. Satu salah dibuat, satu titik. Sehinggalah hati itu menjadi hitam. Hati yang hitam, buaya yang dirahmati Allah SWT, hati yang sakit, yang kita minum toksik, yang kita makan benda yang tak sihat, akhir sekali hati itu akan jadi rosak. Bila hati yang jadi rosak, dia tak boleh nak pumpkan darah, dia tak boleh nak membagi sumber yang baik kepada seluruh anggota yang lain. Mata jadi kabur, telinga jadi tak dengar, hidung jadi tak bau, nak jalan pun tak larat, nak exercise tak kuat. Kerana apa? Kerana hati itu sudah rosak. Ibadah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu daripada fikiran logikanya. Tapi kalau sekiranya hati itu dibiarkan rosak, dalam keadaan rosaklah hati itu rosak, memang kita kasih dia rosak dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada rasa keinginan. Bukan tak ada rasa keinginan. Kalau ada keinginan sekalipun, dia tak mampu. Tak mampu nak pergi masjid, tak mampu nak mengajar, tak mampu. Dia ada ilmu, tapi dia tak mampu. Aku tak mampu. Kerana apa? Kerana hati sudah tidak kuat. Ayuh ibu ayah dirahmati Allah, ayuh teman-teman, kita perbetulkan keadaan kita. Kerana agama menyediakan jalan keluar untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. So let's come back to Allah Subhanahu wa taala. Do good, buat satu kebaikan, terhapus kekurangan, kesalahan, kejahatan yang kita telah lakukan. Ibadah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi bagi tahu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Hadis ini daripada Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, Nabi bagi tahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallah, sesungguhnya, takkidlah betul-betul, sesungguhnya, innallah katabal ihsan, mewajibkan. Kataba means compulsory. It is made compulsory. Allah Ta'ala telah mewajibkan. Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan buat kebaikan. Ala kulli syai', atas setiap perkara. So everything that you can see, everything that you can see, everything that you can hear, everything that you can touch, everything that you can taste, semua benda ini Allah SWT kita nak buat kebaikan kepada dia. Can you see that tree over there? Boleh tak awak nampak pokok dekat rumah awak tu, yang awak tanam tu, pokok bunga yang awak tanam tu? You bought it, and then you let it just be like that. Pokok tu, you are supposed to siram dia dengan air, baja dia, jaga dia daripada gangguan-gangguan binatang, haiwan. Sebab you yang beli dia, So sekarang you kena jaga dia, you kena rawat dia. Itu hanya pokok. Bayangkan anak you ada anak, you ada rumah, you beli rumah, you biarkan macam tu saja. You ada anak, you ada banyak benda. Hari ni manusia selalu cakap aku tak ada apa-apa lah. Are you sure of the statement that you are saying? I'm broke.
I tak ada apa-apa. Are you sure you tak ada apa-apa? You have so much. Seriously, you have so much. Just imagine, one day you've been taken away of all the things that you love. You love to travel, they take it away. You love to talk, they say you cannot talk. And you love to teach, you love to eat. Doctor say you cannot eat. Then, yeah, probably you have nothing that you like. Yeah. But until the time comes, bila you ada kekuatan, bila you tak diberi restrictions of not to do this and that, then you are still you still can stand up, you still can wake up, you can do changes to your life. No one can change except for yourself. No one can change you except for you. Alright? So Allah SWT mewajibkan kebaikan. And now you have a wife at home. You're not talking to her. You're not doing justice to her. You are the one who married her. Yesterday I was at a shopping complex. So we brought our children to a shopping center. And then they were playing at the indoor playground, you see. So I was down there. I was looking at my phone, having my planner. So I was writing down. But they were playing. My children was playing. So I make effort, you see. I make effort. I'm not trying to say that I'm good, no. But I was busy. I'm busy. So, but when they come, Ibrahim, bila dia datang, Husna datang, Hafsah datang, Hakim datang, I just push my handphone and my book aside, and yes, what do you need? What do you need? This and that. So, as I was sitting down and my children was playing, ada satu orang ni datang. So he sat at the big table beside me. Dia membelakangkan saya. And he took out his phone. And the first thing he on, and then I can see from behind, dia on TikTok dia. Dia on TikTok. He was not looking at his child. His wife was there looking at the child. He was playing his handphone. Few minutes later, he was shouting to his wife, "Cepatlah, bila kita nak habis ni? Aku dah penat ni." You see? That child is yours. That wife is also yours. You are hers and she is yours. Do good. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah SWT mewajibkan buat kebaikan kepada semua benda. So now we reflect. Di awal pagi subuh ni kita reflect. Aku dah buat salah kepada isteriku, aku dah buat salah kepada anakku. Pagi ni aku nak macam mana kita nak buat kebaikan? Kita dah sakitkan hati dia. So this morning, jom kita buat dia pergi pasar. Jom kita pergi sarapan sama yuk. Sarapan sama, relax sama, gurau sama. Push your phone away. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Subhanallah. Work on it. Think. Write down. Our people, they are lazy to think and they are lazy to write down. They are just following the routine, you see. So you know what? When I was younger, when I was small, I was in primary school. I've been writing A like this, you see, A, and the small letter kan, A. So when I grew up with all the friends, I saw one of my friend, he or she, I cannot remember, they wrote A with like this. Kan, tahu kan? This is A, there's another A like this. This A and this A. My father didn't like it. Mr. Abdul Rashid was not happy. For me, it's A. Both of it's A. Dua-dua A. Satu A macam ni, satu A macam ni.
Cuma I daripada kecil, I was taught by my parents, my teachers to write A like this, not like this. One day when I go to school, I saw someone wrote like that. I said, okay, I want to write A like that. This A. This is my wife's cream. This A. So one day, I saw this A, and then I told myself, no, I want to write this A. So I changed my A. So one day my father found out. So he was looking at my books, and he saw that A. And he was saying, Firdaus, what is this? Since when you wrote like that? I've just been writing that for 2-3 days. So I told my father, no, I cannot lah, I dah biasa tulis A macam tu. And my father just, oi, what are you talking about dah biasa? Daripada you boleh tulis sampai ke sekarang, you memang tulis A macam tu. 2-3 hari ni, you tukar A macam tu, you kata you dah biasa. Apa yang you kata you dah biasa? No, change to the original A that you have been learning. So sometimes you think, aku dah biasa lah dengan handphone, aku dah biasa lah dengan rokok, aku dah biasa lah dengan tak layan bini aku. Change. Awal-awal you are not like that. Your children, you change. You want to see change, you start from yourself. Start from yourself. Improvise, perbaiki. No, stop whining. Stop whining, stop giving excuses, stop saying this, stop saying that, orang tu, orang ni. What does it have to do with you? There's nothing. You don't need to think about them. Think about yourself. So, Inna Allah katabal ihsan ala kulli shay. You have a car, wash your car. You have your clothes, dress well. You have your body, you see. God have given you a body. You don't want to take care of your body. You want to eat as much as you want. You want to intoxicate your body. You want to do so many stuff. Take care. Inna Allah katabal ihsan ala kulli shay. And the list goes on. The list goes on and goes on. Do good. Do good and stop doing good. Stop not doing good. Just do good. Don't care about people. Don't listen to them. You listen to people and you listen to the wrong people, you'll be hurt. Why hurt yourself? That we don't understand. Why people just love to hurt themselves. Don't hurt yourself. And Allah kata bil ihsan ala kulli shay. Idza qataltum. Now we are going deeper in this hadith. So the first thing is that we understand that Allah yang maha baik suka kepada hamba yang buat baik. Allah yang maha baik suka sangat kepada kebaikan. So today I want to change. I nak buat baik. So bila kita cakap buat baik, let's talk about in general everything. Let's talk about everything. Semua benda kita nak buat baik. And we start untuk buat baik today. Sebab kebaikan-kebaikan ini menghapuskan kesalahan. So macam tadi kita kata, you dah salah dengan you punya anak isteri, dengan you telah menganiayai mereka dengan you punya gadget, dengan you punya nafsu. So let's change. Today, let's not touch the handphone. And let's start buying gifts for our wife. No need to buy expensive things, you see. You can just one day just buy a lotion. Yang this is for you. She will be shocked. And isteri-isteri, janganlah kau, sekarang baru nak beli. Orang tu dah beli. He is making effort. He is making effort to change. What you need to do is just thank you. Allah bang, terima kasih lah bang. Don't go exaggerate. Allah bang, dah berapa puluh tahun abang tak bagi aku hadiah. Abang ni, ya Allah, alhamdulillah bang, sangat saya teringat zaman saya. Tak payah, orang lelaki dia tak suka ni dengar banyak cerita. Orang perempuan suka bercerita, orang lelaki dia tak suka
Tak suka dengar banyak lah. Boleh dengar tapi tak nak banyak-banyak lah, sikit-sikit jadilah. So, buy something. Your children, your child, you not paying attention to them. Why not today? Just bring them out. Let's jom. Pergi main playground kat bawah tu. Let them laugh and smile. And they want to see you laugh and smile with them. It's not enough you just bawa them, okay, you mau main. No, it's not enough. Difference, you see. You main dengan diorang. Of course lah, the slide you cannot go inside. You punya badan berapa kilo. The thing is not support for your body. Understand not? So, you do activities with them. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Dan kebaikan itu dah menggantikan kekurangan yang dulu. Kuranglah sikit sakit hati pasangan, kuranglah sikit marah, kuranglah sikit. Bila kita dah hanya orang, kita buat kebaikan balik pada orang. InsyaAllah, hidup ni sementara. Kenapa kita tak nak beralah? Nak gaduh berapa lama nak gaduh? Lagi-lagi dengan keluarga sendiri. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Now we're going a bit deeper. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Bila kamu membunuh, maka perbaikilah pembunuhan kamu. Perbaikilah cara bunuh kamu. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW beritahu dalam sepotong hadis, la yahillu damu mri'in illa bi ihdath thalath. Tidak halal mengalirkan darah seseorang muslim melainkan dalam 3 keadaan. 3 keadaan satu orang muslim itu kita boleh mengalirkan darah dia. Kalau tidak, tak boleh. La yahillu damu mri'in illa bi ihdath thalath. Tak halal kita menumpahkan darah adik-beradik Islam kita. Tak halal. Melainkan 3 keadaan. Ni kita gaduh sikit, dia ambil barang kita, dia ambil itu, ini kita pun nak bergaduh, nak bertumbuk, nak bunuh orang. Tak boleh. Dia ambil duit kita pun tak boleh. Nak tumpahkan darah dia. No. 3 je keadaan boleh kita tumpahkan darah saudara Islam. Itu pun subjected kepada mahkamah syariah punya keizinan. Apa dia? As-sayyibuz zani. Orang yang dah kahwin tapi dizina. Orang dah kahwin, macam kita dah kahwin, dah ada isteri, tapi kita zina dengan orang lain. As-sayyibuz zani. Orang tua, orang yang dah rasa nikah, kemudian dizina dengan orang lain. Sebab yang kerosakan. Kerosakan apa? Kalau dah kena tangkap, makna ada saksi, ada apa, ada semua ada. Tangkap dia, dapati bersalah, dia dah kahwin, okey, boleh. Tanamkan separuh badan, ambil batu, campak sampai mati. Cepat-cepat kasih mati. Jangan kasih sakit. Itu kata fa'ahsinu qitlata. Perbaiki cara bunuh ni. Cara bunuh tu, cara mati tu, biar cepat. Biar tak malu. Cepat-cepat. Ahsinu qitlata. Jadi 3 je. Sayyibuz zani. An-nafsu bin nafsi. Nyawa dengan nyawa. A bunuh B, keluarga B tuntut supaya A juga dibunuh. Sebab dibunuh B. Nyawa kena balas dengan nyawa. Sayyibuz zani an-nafsu bin nafsi at-tariku lidini. Orang yang murtad. Orang yang murtad boleh kita bunuh. Ibu ayah dirahmati Allah, begitulah. Itu hukuman bunuh. Malukan, jangan malukan. Islam dia tak suka memalukan. Sebab memalukan itu dia adalah pembunuhan yang kekal. Tak mati tapi dicakap lagi, dicanang lagi, kesedihan, murung. Jangan. Satu kali bunuh aja, habis. Sahabat pernah dibunuh sebab zina.
orang cakap keburukan dia. Nabi kata dia dah lalui hukuman. You don't talk about her anymore. Don't talk really. You don't talk. You shut up. Yang dah salah tu dia dah lalui hukuman dia. For yourself, Allah tutup aib you jangan sombong sangat. Allah tutup aib you jangan sombong sangat. Nabi bagi tahu, siapa tutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di akhirat. You know, when I read this hadith, and people around me dia kata, oh, ustaz tu dia cakap hadis tu dia nak orang tutup keaiban dia lah. Contoh lah kan. No, and I'm not interested with what people think about me. Alhamdulillah, I dah rasa macam tu, because there's no importance for me on that matter. Siapa saya? I ni cuma Firdaus saja. Bayang rahmati Allah. When I read that hadith is for me. It's for me. What does I mean by that? Saya tak nak buka aib orang. Saya tak nak buka aib orang. I do not want to. Because that's why I remain silent. That's why all the things which happens to me, I choose to keep quiet. Don't you think that there's always another side of the coin, you see? Don't you think that I will not have any evidence to support myself? Of course I have. But why? Why must I? Buat apa kita nak jatuhkan orang untuk naik ke atas? Buat apa nak jatuhkan orang untuk naik atas? Kita dah ada dekat atas pun. Kita dah ada kat atas, kita dah nampak dah bawah ni macam mana keadaan dia. Dah nampak dah orang suka curi barang kita. Dah nampak dah orang suka ambil duit kita. Dah nampak dah orang suka ambil jemaah kita. Dah nampak dah orang yang pinjam duit kita tak bayar. Dah nampak dah. Itu bab duit je. Itu bab harta saja. Belum lagi yang pura-pura depan kita angkat kita. Ini khadamnya Habib. Ini khadamnya keluarga Habib. Angkat bercakap belakang kita. Tak payah nak jatuhkan orang. Tak payah. Jadi dalam mencerita tentang pembunuhan, Nabi bagi tahu, idza qataltum fa ahsinu qitlata. Bila membunuh, maka perbaiki. Bunuh dalam keadaan baik. Maknanya bunuh dalam keadaan syariat yang betul, kan? Baguskan pembunuhan. Kita penguat kuasa, kan? Orang yang kerja dalam penjara, kan? Penguat kuasa dia diamanahkan untuk melaksanakan perundangan. Buat betul-betul. Jangan nyayang orang. Jangan nyayang orang. Nyayang orang lebih daripada buat kerja. Terus Nabi SAW bersabda, idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata. Itu perbahasan dalam bunuh. Itu perbahasan dalam bunuh. Idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata. Dan apabila kamu sembelih, maka perbaiki sembelihan kamu. Baiki. Jangan main sembelih-sembelih doang. Idza qataltum tadi kita cakap pasal manusia, pasal haiwan sama juga. Idza qataltum, bila ada ular masuk dalam rumah kita, kita nak kena bunuh dia. Kalau kita tak bunuh dia, habis dia bunuh kita, kan? Kalau kita tak bunuh dia, habis dia patuk kita, mati kita. Ada harimau belang masuk dalam kamar, kalau kita tak buat dia, kan? Kalau kita tak buat dia, habis dia buat kita. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mengajarkan kepada kita kepentingan untuk kita buat perkara itu. Kalau buat tu, biar buat dalam keadaan sempurna. 2 orang sapu, kamar semua, belakang bilik semua. Idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza zabahtum, kata Nabi SAW, apabila kamu sembelih ayam baik, tangkap ikan, ikan sembelih, ikan tak sembelih lah, haiwan
ayam, kambing, lembu. Idza dzabhtum, bila engkau nak sembelih haiwan-haiwan ini, fa ahsinu dzibhata, sembelihlah baik-baik. Jangan naik atas binatang tu, jangan siksa dia, jangan jentik telinga dia, jangan pukul-pukul punggung dia, jangan pukul-pukul pipi dia, jangan merosakkan haiwan tu, jangan sakitkan haiwan itu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata, bila mana kamu, Allahumma salli ala Muhammad, bila mana kamu sembelihlah dalam keadaan baik. Sembelih keadaan baik. Sekejap, Kak, handphone Nabi. Ahsinu dzibhata, hendaklah kamu perbaiki cara sembelihan kamu. Cara sembelihan kamu, hadapkan dia ke kiblat, cantikkan dia, kasih dia makan minum dulu, kan, kasih dia seronok dulu. Fa ahsinu dzibhata, hendaklah kita perbaiki cara sembelihan kita. Seterus, banyaklah adab-adab dalam penyembelihan. Banyak adab-adab dalam penyembelihan yang perlu kita bagi perhatian. Banyak, terlampau banyak. Sebab tu ada kursus dia. Ini binatang tu tak habis mati lagi. Ambil air, tenggelamkan, masukkan di dalam air. Tak boleh, dia mati lemas. Ambil air panas, siram dia. Tak boleh. Ada cara dia, ada kaifiat dia. Allahu a'lam bissawab. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratuhu, dan hendaklah kamu perbaguskan, wal yuhidda ahadukum syafratuhu, dan hendaklah kamu perbaguskan sembelihan kamu, iaitu menajamkan pisau kamu. Wal yurih dzabihatahu, dan kau menyenangkan keadaan binatang sembelihan. Sembelih elok, baringkan dia, tenangkan dia, jangan pijak dia, macam yang kita katakan sebelum ini. Ibu dan ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan ajaran daripada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah satu perkara yang penting, kan, untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan melakukan kejahatan ke atas adik-beradik kita, ke atas adik-beradik Islam kita, dan bahkan ke atas semua makhluk sekaligus, semua, all the creations of Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, I think that's about it. It's half an hour plus for after subuh. I'm supposed to have this reading of this hadith on last Thursday, but I was a little bit tied up, so never mind, this is the recording, and I wish to share with all of you. May whatever that I have shared be beneficial for all of us, especially for me myself. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, mudah-mudahan Allah SWT terima segala amalan-amalan kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.